Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Ustaz Iswardi selaku Tuan Imam kita di Masjid Al-Ittihad Sungai Baru Hilyak ni. Khususnya yang dihormati jawatan kuasa, ada jawatan kuasa Qaryah, ada jawatan kuasa Masjid Ittihad, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan guru, para alim ulama, ibu-ibu dan bapa-bapa serta anak-anak yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita niat i'tikaf di dalam masjid ini, kerana kita i'tikaf di dalam masjid ini kita dapat pahala. Walaupun kita duduk saja, walaupun kita lena sekali pun dapat pahala, tapi jangan lena awal. Jangan lena awal ni. Tuan-tuan kalau lena rugi tuan-tuan. Jadi alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh dengan barakah. Pada malam Jumaat ini dapat sama-sama kita bertemu di dalam majlis ilmu, di dalam Raudhatul Ilmi, taman-taman surga. Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilmi. Sabda Nabi SAW, bila mana kamu melintasi taman-taman surga, maka berhentilah, lihatlah apa yang ada di dalam taman-taman surga itu. Maka sahabat-sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah itu taman-taman surga? Maka Nabi bersabda, majalisul ilmi, majlis ilmu. Jadi tuan-tuan, memang sepatutnya lepas maghrib ni kita kena lapangkan masa. Bukan kalau aku ada masa lapang, tak. Kita kena lapangkan masa selepas daripada kesibukan kita dengan dunia kita semua dan sebagainya. Kita lapangkan masa untuk kita sibukkan kita dengan akhirat pula, tuan-tuan. Jadi kata ulama, ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kamu seolah-olah dengan dunia ini, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah kamu dengan akhirat seolah-olah esok kita nak mati. Jadi seolah-olah macam tu. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu dalam forum pada malam ni. Forum bersempena dengan tahun baru. Tahun baru 2023 Masihi. Alhamdulillah, selangkah seumur lagi kita berada di dalam tahun ini, bermakna semakin pendeklah umur kita. Kalau dikira hukum dunia ni kuih panjang, tapi kalau hukum akhirat kuih pendek dah umur kita. Allah tetapkan umur kita ni kuih pendek, tuan-tuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah.
Innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, dan lihat, muhasabah, cek balik, tengok balik diri kita, apa yang kita buat. Nafsum ma qaddamat lighad, kita cek ni untuk apa? Untuk masa hadapan, untuk esok, untuk lusa, untuk hari ke depan, hari yang kemudian, hari yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah pesan dah mula tu bertakwa kepada Allah. Last sekali ayat tu Allah pesan bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi bersempena dengan ayat tu tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita akan membicarakan tentang satu tajuk ataupun satu forum bersama dengan ahli panel kita yang terkenal, yang tak asing lagi. Tapi saya duduk tengah malam ni, dia kata semua bagi cover, bagi balancing elok. Tidak lagi dia berat sebelah payah. Saya balancing, saya tinggi sikit pada semua. Jadi supaya balancing. Saya bukan ahli panel, tuan-tuan jangan ingat saya ahli panel. Ustaz duk main mengajak kami dah, buat apa duk jadi ahli panel lagi. Jadi saya juru tanya soalan malam ni, kena muduga. Jadi insya-Allah kita akan bersama dengan ahli panel kita. Ahli panel yang pertama Ustaz Lutfi Amir bin Saidin, yang tak asing lagi bagi kita. Dan juga ahli panel yang kedua juga lagi lah tak asing ni. Kita selalu duk tengok dalam TV, dalam Facebook. Kali ni tuan-tuan kita boleh tengok live secara terus menerus. Tuan-tuan tengoklah puan-puan. InsyaAllah. Tapi jangan tengok saja, ambil intipati yang apa yang akan disampaikan. Jadi kita akan bincangkan tajuk buang yang keruh, ambil yang jernih. Tajuk ni kan. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami istri. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru subur peribadi. Teong. Hak teong tu Piramli pun tak boleh buat. Baik. Jadi tajuk ni saya permintaan Ustaz Asli suruh saya nyanyi lagu tu, tidak, dia kata dia tak main dah. Saya nak jaga tuan-tuan ni. Tuan-tuan. Jadi insya-Allah tajuk yang menarik, luas perbincangan dah dan perbahasan dah, tapi kita cuba kecilkan dalam skop masyarakat kehidupan kita. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat masa lagi saya teruslah kepada panelis yang pertama, iaitu Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir bin Saidin, tentang mungkin perbahasan huraian kita ni, tajuk kita ni luas. Bila sebut kata buang yang keruh, ambil yang jernih ni, kalau kita nak kait dengan azam tahun baru, tahun hak lama-lama, hak sudah-sudah, hak benar-benar hak tak elok, hak benar-benar buruk tu, kita nak buang jauh, buang. Tauk buang, lempak buang, jauh buang daripada diri kita. Itu mungkinlah bila sebut kata maksud buang yang keruh tu, mungkin kita akan mendengar lagi huraian dan syarahan kupasan yang lebih mendalam daripada ahli panel kita. InsyaAllah silakan Al-Fadhil Ustaz tentang huraian yang lebih jelas lagi tentang maksud buang yang keruh, ambil yang jernih. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Ahmad selaku perantara moderator forum perdana Ehwal Islam kita pada malam ini yang bertempat di Masjid Al-Ittihad, Kampung Sungai Baru Iliang. Yang saya hormati yang bahagia Tuan Imam Ustaz Iswardi,
Yang saya hormati lagi saya muliakan yang berbahagia Ustaz Haslin bin Bahrim ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood, gandingan bersama sebagai ahli panel pada malam ini. Yang saya muliakan tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan ahli jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan pimpinan masyarakat, guru-guru, alim ulama, tuan-tuan puan-puan hadirin ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini Allah mempertemukan kita sekali lagi. Saya pun tak ingat dah berapa kali saya mai. Saya rasa tuan-tuan lagi tak ingat berapa kali saya mai. Kalau saya pun tak ingat, saya rasa tuan-tuan pun tak ingat lah. Tapi Ustaz Mahathir mereka ingat. Kan? Ustaz Mahathir ni kalau tengok dari jauh pun ingat. Tengok belakang pun ingat. Elok lah dia duduk tengah-tengah tu pun. Kan? Sebab apa? Sebab elok lah tu. Tuan-tuan nampak elok dah Ustaz Mahathir duduk tengah. Nampak elok. Alhamdulillah lah. Saya pun sangat suka, banyak kali dah bersama dengan Ustaz Mahathir. Alhamdulillah, suara dia pun sedap. Kita tak gaduh nyanyi dah malam ni. Hak nyanyi tu kita passing kat dia aja. Baik. Jadi tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak kerana masjid berjaya menganjurkan program seumpama ini pada awal-awal tahun baru ini. Kerana susah juga nak mengaturkan susu program ini. Kerana kita nak mengadakan satu program yang besar seumpama ini, dia perlukan satu perancangan yang detail, kena tempah tarikh, kena mesyuarat jawatan kuasa, kena berbincang dan sebagainya. Namun akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, majlis berjaya dilaksanakan pada malam ini. Dan kita juga dibanjiri dengan kamera-kamera yang banyak pada malam ini. Ini nak mula tahun baru ni kan. Tahun baru sebelum ni tak ada ni kamera-kamera ni. Saya ingat pergi tang mana pun mungkin dah sebiji dua ya. Malam ni kat 5 channel termasuk TV Siam sekali pun semua ada malam ni. Dia alhamdulillah lah, kalau hak yang tak main dekat-dekat ni, mereka boleh tengok di pada Cinta Ilmu dan lagi apa TV tiba juga. Saya Raudah TV, satu lagi Munir bukan? Munir. Satu lagi Munir. Ni satu lagi apa dah? Ni. Ni tak ada nama. TV tak ada nama pasal kamera pun tak ada. Okey. Jadi alhamdulillah lah, maknanya teknologi terkini tahun baru ini majlis ilmu kita berjaya dilaksanakan seumpama ini alhamdulillah. Baik. Tuan-tuan, tajuk kita pun malam ini kira kalau nak ikutnya agak, kalau bahasa budak-budak lah ni dia panggil rare lah. Walaupun tajuk tu tajuk lama. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Ustaz Mahathir pun menyanyi lagu P. Ramlee, tak salah dia lebih pada P. Ramlee lagi. Kalau ada P. Ramlee masa tu ada, dia pun ada, mereka pinjam suara dia. Buat bagi jadi suara P. Ramlee. Alhamdulillah, baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut cerita pasal buang yang keruh, ambil yang jernih ni tuan-tuan, dia ada kena-mengena dengan hidup kita ni. Hidup kita ni ada masa dia jernih, ada masa dia keruh. Ada masa kita perlu yang jernih, ada masa kita perlu yang keruh. Betul tak? Tengok macam saya duduk depan ni. Mereka bagi ayat jernih. Ayat jernih memang tak rasa apa. Tapi kalau dia bagi ayat keruh, rasa macam mana? Rasa manis kan? Tapi keruh tu dia bawa bahaya. Faham tak ni? Kalau di sini dia letak malam ni TI, tak pernah lagi lah pergi forum orang bagi TI. Cakaplah ayat kosong perut kembung ni lah. Masjid mana pun. Tapi ayat ni dia tak membawa kepada mudarat. Kerana dia tak ada unsur-unsur keruh tu. Contoh dia ada campur teh. Dia campur gula pula selapis lagi. Pada dia tuang susu pula selapis lagi. Saya pun minum. Maka minum meta tak boleh baca. Ustaz Mahathir meta boleh baca? Dia pun tak mengaku tu. Kompom tu. Kalau tak kata apa tu. Boleh baca lagi. Boleh baca lagi. Ada mengaku balik. Tak tahu apa nak mengaku. Kalau bagi ayat keruh ni tuan-tuan, maka saya minum, maka meta kadang-kadang boleh baca, kadang-kadang tak boleh baca. Itulah peranan ayat keruh. Tapi kita suka. Macam tu dalam hidup masyarakat kita. Hak suka nak bergaduh, hak suka nak berkelahi, hak suka nak mengacung, hak suka nak mengata, hak suka nak bawa cerita orang. Hak tu dah suka. Hak tu paling seronok kali. Paling syok sekali. Contoh dia kata hampa tahu tak forum malam ni pasal apa, dia buh meja. Mak tahu forum tentang lain mana ada buh meja besar ni. Pasal apa? Ada pasal tu. Ada yang kata meja ni memang patutlah ada. Ada yang kata hang tak tahu. Ada pasal dia buh meja tu. Pasal Ustaz Mahathir lah. Contoh. Jadi orang bawa cerita hak buruk, hak tak elok, hak keruh, hak tu lah seronok. Kemudian hak cerita hak baik-baik ni nah abang kata Ustaz Mahathir ni baca Quran sedap, qasidah bagus. Baca Quran kena tajwid, nyanyi lagu hijaz seorang-seorang dia dalam Facebook. Tu sama dia tu. Nak cerita hak baik-baik, payah orang nak cerita. Selalunya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita buat satu kebaikan, janganlah kita mengharap pujian manusia.
Tetapi kalau satu keburukan yang kita lakukan dengan secara tidak sengaja, maka itulah akan dicanang-canangkan oleh manusia. Maka kita mengambil sempena kita menyambut tahun baru ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Saya nak mengajar ibu ayah hadirin muslimin muslimat yang rajin mai ke masjid ni, teruskanlah istiqamah menjadikan orang-orang yang rajin hadir ke masjid. Ustaz Mahdi sebut tadi, umur kita kalau ikut kalender, umur kita nampak lagu kuih tambah. Tapi sebenarnya kalau ikut ukurannya, umur kita semakin berkurang. Kan? Banyak benda dah berkurang pada kita. Dulu masa kita muda-muda, kita kuat, boleh berlari, boleh berjalan, boleh bersukan dan sebagainya. Hari ini, kalau kita langkah kaki pun, berjalan lebih kurang dalam 1 kilometer pun, dah jadi penat dan sebagainya. Jadi makna kata tuan-tuan, semakin hari, semakin kurang kita punya fizikal kekuatan kita. Semakin hari, semakin kurang kita punya daya kesihatan kita. Maka, mari sama-sama kita menjadikan sempena kita berada pada tahun baru ini, tuan-tuan. Baru berapa hari kita tahun baru? Berapa hari? Apa hari? 12 hari dah kita masuk tahun baru dah, tuan-tuan. Melebihi 10 hari dah. Cuba kita cek balik dalam diri kita. Ukur balik dalam diri kita. Saya nak bawa satu soalan yang ditanya kepada Ibnu Abbas. Orang tanya dia berkaitan dengan ukuran kebaikan, ukuran kebahagiaan, ukuran bagaimana kita nak menjadi kita ini orang yang baik. Yakni kita tinggal perkara-perkara buruk, kita nak jadi orang yang baik. Maka Ibnu Abbas menyatakan yang pertama, hampa kena jadikan lidah hampa itu lisan dan zakirah. Lidah yang rajin berzikir. Lidah kita ni kena sentiasa sebut nama Allah. Kena rajin baca Quran. Kena banyak berzikir. Itu yang dipesan oleh Ibnu Abbas. Kita gunakan lidah kita untuk apa? Untuk kita mengadu domba. Untuk kita berpecah belah. Untuk kita cerita pasal buruk orang. Baru-baru ni, bulan berapa hari tu ni kan? Kita semua pergi duk pangkah semua tu kan. Macam-macam keluar daripada mulut kita sendiri. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Ibnu Abbas kata, ukuran kamu nak tengok diri kamu ni berubah jadi baik atau tak baik, maka tengok yang pertama lidah kamu. Lidah kamu ni mesti jadikan sebagai lisan dan zakirah. Yang kedua, Ibnu Abbas kata, kita kena ada hati yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Di kalangan ramai-ramai orang yang ada di Al-Ustaz ni, kitalah yang Allah pilih main majlis ilmu pada malam ini. Dan kitalah yang Allah masih panjangkan umur kita untuk melakukan kebaikan, tuan-tuan. Dan baki umur yang kita ada ni, mari kita sama-sama perbaik diri kita untuk menjadi orang yang mempunyai hati yang sentiasa bersyukur. Yang ketiga, Ibnu Abbas kata, nak ukur kita ni, duduk keadaan kita ni boleh jadi baik tak boleh baik, tengok pada pasangan kita. Tengok pada isteri kita. Tengok pada suami kita. Kalau isteri saja yang pulun hari akhirat, suami buat tak tahu, tak sampai lagi. Ataupun suami saja yang pulun, isteri buat tak tahu, tak sampai lagi. Atau dua-dua tak pulun. Macam mana tu? Pulun, bakal pulun mengata hang aku je. Bini kata kat laki, laki kata kat bini. Asalnya cerita tu orang tak tahu, tapi bini pergi cerita. Seluruh dunia tahu. Lepas tu asal tu kira tu tak tahu, suami pergi cerita. Seluruh dunia tahu. Inilah yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Kita menghadapi fitnah akhir zaman. Cerita dunia ni, orang cerita pasal kita ni merata cerita. Maka yang ketiga, Ibnu Abbas kata, lihat pada pasangan, ada pasangan kamu itu pasangan yang soleh ataupun solehah. Yang keempat, dia kata, wa khulata'uhu salihin. Hampa kena tengok keliling kelalang kamu. Hampa kawan dengan orang macam mana? Kalau kita nak jadi orang yang baik, nak buang benda-benda yang keruh, tak elok, tak bagus semua ni, tuan-tuan, kena cari orang yang baik. Kena berkawan dengan orang baik. Kawan dengan Ustaz Mahdi. Kan? Kawan dengan Ustaz Mahdi orang baik. Ustaz Mahdi bukan pernah tumbuk orang. Pernah Ustaz? Tak pernah tumbuk orang. Ngata kau orang pernah Ustaz? Pun tak? Pernah. Dia mengaku. Pernah. Dia berkata ke orang ada sikit-sikit. Tapi istighfar. Taubat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dalam keadaan bila kita sebut sebagai manusia yang nak jadi baik, kaedah dia ialah tarkul manhiyah. Tarkul manhiyah, tinggal perkara-perkara yang Allah larang. Hak dosa, hak buruk, hak tak baik, hak tak baik. Dua tu yang Allah suruh. Ustaz Mahdi baca ayat tadi, ni ada dua benda je. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Ada dua perkara ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang tu yang nak bang. Kenapa kita kena jadi orang bertakwa? Kerana kita akan diperlihatkan apa yang kita buat hari ni, esok ni.
Maka Allah perintah kita dalam ayat tu 2 kali. Apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian yang berikutnya Allah kata wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Apa pengertian takwa? Itulah maksudnya. Maksud buang yang keruh, ambil yang jernih ada dalam ayat tu tadi. Apa maksud takwa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Adik, takwa apa dia? Dia kata silap main duduk depan ni tanya. Dia kalau main duduk depan, ngeliat kau tu. Kalau boleh nak masuk dalam baju tu. Ayah mai. Ayah mai. Ayah mai bagus ayah. No? Maksudnya imtithali awamirillah wajtinabi nawahi. Dua tu je. Tinggal hak Allah larang, buat hak Allah suruh. Itulah kesimpulan yang kita nak cerita pada pusingan pertama ni. Saya tak mau ambil masa banyak kerana kita nak bagi peluang pada Ustaz Mahathir dan Ustaz Haslin. Maka Allah suruh kita bertakwa kepada Allah. Yang pertama, laksana perintah Allah. Yang kedua, wajtinabi nawahi, tinggal yang Allah larang. Maka tuan-tuan, kita ambil sempena tahun baru ini, mari kita berazam bersungguh-sungguh, aku tak mau dah segala hak buruk, segala hak tak elok, segala hak kelaku tak baik, aku nak tinggal belakang. Yang aku nak jadi apa dia? Yang aku nak jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan laksana perintah Allah dan tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi saya kira sekadar itu sahaja untuk pusingan mukadimah ini. Tuan-tuan pun tak sabar lagi nak dengar Ustaz Mahathir dan Ustaz Aslin. Jadi saya serah balik kepada yang berbahagia Ustaz Mahathir. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam. Jazakallah khairul jazak. Diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Aslin, Ustaz Aslin dah. Nama dah. Dia tukar nama lah. Alhamdulillah. Ustaz Aslin dia habaq kata dia duk merasa lagu nak mengantuk. Saya pula yang jadi pengantuk pula tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak buat macam tu tuan-tuan duk galik lagi tuan-tuan kan. Jadi buat betul bagi jaga sikit. Alhamdulillah. Jadi huraian mukadimah tentang perbahasan tajuk kita pada malam ni, buang yang keruh, ambil yang jernih. Itu di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pengertian takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menguraikan makna takwa itu iaitu al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Sayyidina Ali kata takwa itu iaitu al khawfu bil jalil, takut pada Allah, wal amalu bit tanzil, dan beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Taala iaitu Al-Quran, wal ridha bil qalil, dan redha dengan segala ketentuan Allah Taala, wal isti'dad li yaumir rahil, dan membuat persediaan, melakukan persediaan untuk menuju yaumir rahil, iaitu hari rahil, hari rihlah, hari perjalanan yang jauh yang kita akan hadapi, iaitu hari akhirat ataupun yaumul qiyamah, juga disebut dengan yaumul hisab, juga disebut dengan yaumul hasyri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Ustaz Aslin sudah bersedia untuk memberi huraian yang lebih lagi kepada kita tentang pengertian yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi. Mungkin kita akan dengar sajalah Bollywood tak Bollywood apa semua tu insya-Allah. Tapi Bollywood yang memberi manfaat kepada kita semua. Persilakan Al-Fadhil Ustaz Aslin untuk meneruskan lagi perbincangan dan huraian kita tentang tajuk ambil buang yang keruh, ambil yang jernih. Persilakan Ustaz. Buang yang ni. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Surah Al-A'raf ayat 26. Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan kamu. Namun pakaian yang berupa taqwa itulah yang sebaik-baik pakaian. Yang demikian itu adalah daripada tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, supaya mereka mengenalnya dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih Ustaz Mahathir, rekan panelis Ustaz Lutfi Ahmad Saidin, tuan-tuan para pegawai masjid, ahli-ahli jatuh kosot di masjid, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana malam ini saya rasa tak bawa ni dua hari di Kota Baru Kelantan, hari Senin dan Selasa bawa ni. Tapi di utara ni pertama kalilah kita mula balik 2023 dengan tajuknya buang yang keruh, ambil yang jernih. Dan Ustaz Mahathir pun dah nyanyi lagu tadi dah. Nyanyi dalam keadaan penyanyi di dekat kandang kuda, yang mana nak cerita jahatnya bapa mertua dan biras-biras ipa-ipa, tamaknya bapa mentua yang dapat kahwin dengan anak orang kaya kerana nak dapatkan harta, menantu dan sebagainya. Dan jawapan tamak itu adalah musnah. Akhirnya dia dilelang dengan nilai yang cukup rendah. Dan alhamdulillah, jadi buang yang keruh ambil jenis ni sebenarnya, yang keruh tu tak fikir banyak sangat lah. Kalau orang buat muhasabah tu, kita indah Islam ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Indahnya kita ni, kadang-kadang ada orang tu dia dalam sebuah hadis, seorang yang berjalan dengan unta dia, musafir, unta dia hilang. Bila unta dia hilang tengah padang pasir, faham dia lah, kebetulan nak makanan, minuman duduk atas unta. Dia dah give up lah, tai'as ataupun jai'asu. Lalu dia pergi kat sebatang pokok, lalu dia berehat. Dia dah tertidur. Dia makit-makit, dia tengok unta ada sebelah dia. Nak cerita ni Allah ni kadang-kadang tersilap sebut, Allah faham ya, tentang asyaddu farhan, terlalu excited, gembira kerana unta tu datang balik. Bila terkejut tu, dia terima kasih ke Allah. Dia kata apa? Ya Rabb, anta abdi wa ana rabbu. Wahai Tuhan, kau hamba aku Tuhan kamu. Dia terbalik. Punya seronok tu, ya Rabb, nak terima kasih. Anta abdi wa ana rabbuka. Sepatutnya anta rabbi wa ana abdu. Dia terbalik. Maka ulama-ulama membicarakan hadis ini, gambaran nak cerita Allah gembira dengan sifat orang yang berterima kasih pada Allah. Bukan mana dia murtad, tidak, tapi dia punya excited. Dia terlalu gembira, terlupa yang dia kata dia tu Tuhan Allah, Allah tu hamba dia.
Maksud saya ialah, kalau kita katakan ambil yang jernih, maksud dia tunggu lah, tiga orang duduk depan-depan ni yang besar ni. Kalau tak ada dosa gerak jari, ada tambah yang tengah ni. Makan dia, minum dia. Kalau kata kancil dia seorang duduk belakang, jangan harap menyesal nak kata duduk belakang dia. Terpenyet. Saya pun ada dosa. Saya sakit 4 bulan hospital. Kerja saya menangis sehari. Infection very high, terlalu tinggi. Ada beberapa orang saya yang pakai antibiotik di stesen bulu daripada ratusan pesakit. Dia buat test kat saya pakai ini seminggu, dah yang paling tinggi dan kod yang tinggi. Dan saya tahu saya tidak boleh diabetes dada. Aku penceramah 40 tahun dah, takkan Tuhan bagi aku sakit. Maka kita kalau fikir macam itu, kita takkan jadi orang yang terbaik. Maka suuzon dengan diri kita sendiri. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Sakit sebenarnya jernih. Ada orang kata musibah itu bukan yang menyakitkan. Memang zahirnya menyakitkan, tapi hikmah itu ada pada Allah. Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Kita rancang, kita set kahwin misalnya, kita berkenan kat kawan tu jadi menantu kita. Masa nak minang tunang, kita sibuk beli barang itu ni, kita belanja di poket kita, mak ayah solat, very happy, solat saya. Dengan lepas tu lah, hari akad nikah tu pun bawa hantaran sampai 17 dulang, janji 9. Jenuh kalut dengan dia perempuan, cari celapak lagi 3 perempuan, 17 jadi belas 19. Pak mentua Parkinson, ya, debu sirih dia 6 dulang, lagi cukup dulang. Buah pindang serubuk, debu pula Poti Mary sebungkus, naik dah cukup. Tiba-tiba kahwin, setem cerai. Pernah dengar tak? Wa makar Allah. Allah nak uji manusia, dia tak senang tu. Kita dalam hidup ni, kita senang kerana Allah, dan kita sakit kerana Allah. Lepas tu bila orang tanya kita, apa-apa ni hati benak, jawab baik. Apa-apa kalau baik, itu benak. Kalau hati cerdik, apa-apa kalau Alhamdulillah, baik. Dia mesti iringi dan dimulakan dengan Alhamdulillah, bukan baik. Kalau baik, dia tak sihat, pergi hospital bayar. Orang kampung kalau Sungai Baru, Hilir Hulu, darat, sakit, duduk sebulan dah kat hospital bayar. Pergi tengok dia dah besok. Abang Alau, macam ni haram ni benar. Malung ni benar, bodoh. Patut malung tu jawab, Abang Alau, Alhamdulillah macam ni lah, dah minggu dah. Itu jawapan yang okey. Sebab apa? Sebab masalah hati kita. Nak ambil jernih mana hati dia jadi bengak. Mak bapak pun tengok anak 4-5 orang, hak 4 pandai, hak seorang tu bodoh. Dia ungkit lah, tengok kau hang. Seorang UPSI, seorang seorang JM. Ustaz Sementi. Apa nak pelak ni? Ini orang makan apa nama ni, kucai, dia makan pucuk rumput. Dia tak nak belai. Pokok betik pun dia anggap dia ketum. Ini otak bodoh. Tapi dia ni kita benci dia, ada tahap dia. Tiba-tiba dia boleh berubah. Bila kita sakit, nak budak UM, UKM, you menetang 4M begitu. Kita sakit yang basuh jubur kita. Tu. Budak tu betul tu. Oh, cerita tak balik enak amat. Lepas sibuk, seorang doktor, seorang engineer, seorang apa nama, accountant, seorang kontraktor. Ada, tengok buruk lah rumah. Tu, bapak bodoh. Bagian ada buruk. Kenapa bapak buruk? Dia
Bila mak beruk ni sakit, anak beruk ni lah. Duk terbiar pungkuk dia. Tangkang kat betis dia, kat pinggang nak buat pampers. Lepas tu marah dia. Oh, kata hang sakit. Haram dia itu. Sama kat kita. Buang kurung berjenis tak ada elok kalau hati perayam macam setan. Menantu ada 5. Anak jantan semua. Main ikut mana tu, tuak jantan. Main menantu perempuan, pilih. Menantu ni universiti ni hak seorang tak berapa pandai. Main mana? Belah-belah kebang nyeng. Cakap pun tak apa kena. Mak nak makan tempat. Oh, Aklan Johor, mak nak makan apa? Yang Selangor pula. Oh, mak sihat tengah. Mak belah-belah kebang kenyang nangkal nombor cakap. Tengok. Mak nak kan tentang pak, aku ingat ke babi lah. Nama nak. Oh, dah pujilah 4 menantu dia elok. Seorang tu jenis ulu darat. Duduk kat sekolah sekarang ulu. Ini yang. Ha? Bila kita sakit ni, hak ulu ni. Buang keruh macam ni, macam apa? Ha? Bukan main azab baru. Apa? Cerita baru. Pelontar. Payahlah. KPI pejabat pun tak penuh. Azam baru. Saya tahu lah sahaja kerajaan. Apa tu? Monti cemui. Dah lah jadi imam kerja 1000. Baca sedap zaman nama 1000. Aku pun nak senang lah. Ustaz ni tak lillah. Pelontar lillah. Kamu sedap. Kau nak lelah je baca khutbah. Ambil ya. Kita baca terang mana berdengar khasyum. Macam tin lah ke tin. 1100. Ha? Ini apa majlis ni? Bila-bila majlis budak-budak. Tak apa nak terbiang jadi mentu. Gaji pun nak kata setengah hilang. Buang keruah ambil jernih apa? Hati kita kotor. Cerminan kita bukan luaran. Hati. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak cantik iman seseorang hamba sehingga cantiklah apa yang ada dalam hatinya, dan tak cantik, tak menarik, tak baik hatinya sehingga cantik apa yang diucapkannya. Kalau mulut babi, amjadak, datang pelak, celakui, baru, bewak gabuk, terbih. Lepas tu bila cerita 7 hari mencintaimu, tengok tak? Cinta tak tengok, bohong. Tak tengok. Aku pun tengok. Dia pada PKP, tengok tak? Yang ketiga tak ada tengok, satu tak ada tengok, PKP tengok. Tengok muka pemarek Aisyah, main merek pukul 8.30 dah. Dia pitah lalu dia boleh tengok sebab hati ni saya baca. Ada orang tanya saya, Ustaz kata hati tu bla 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 tak cantik kalau cakapnya tak bagus. Tapi mulut Mak Leha tu bila maki menantu nama Mia, laki nama Dr. Huzairi, yang pak dia bengap tu namanya Pak Samad, yang menikahkan dengan lelaki orang baru dia tu. Dia tak pam. Pak Samad kata apa? Mia, sabar ya. Bapak dah kahwin dengan mak kamu tu dah lama. Walaupun mulut dia macam itu, tapi hatinya baik. Hati soalannya, betul tak Ustaz Sikit? Tak betul. Sebab kita bercakap biar fakta. Marah tak masalah, tapi lepas jangan. Nampak tak? Dapat menantu seronok lah. Gerak perak, gedebung, gerpak. Besok pagi, besok pinggan kita. Dia tidur yang lama. Buat menatang puas tengah malam tu. Letih sangat ke? Kita pun besok nikah Tak lah mentara tu. Duduk sembang dekat ujung. Jiran tengoklah kita pungkok kita pun tak berbalut. Koyok. Kem betik.
Dengan hujan pula tu, hujan apa tu. Lah, kira apa tu ah? Okey ah. Alim habis. Harap tu jebon. Bayangkan orang bertukar makhluk jadi jebon. Ni contoh. Mulut tu kena jaga. Mak mentua, pak mentua. Laki bini kena jaga. Geram sangat. Cukup. Je. Apa? 4 ha. Ni. Kalau mau ba, ha, an. Cukup kat itu. B jangan. Jing jangan. Sebab apa? Dalam amal ni. Batu, tajuk kita ni, apa beri? Ayat terani apa ni? Buang ekor. Ambil yang terani. Ayat mak terani apa nak? Buang ekor, ambil yang terani. Tak akan berlaku punya. Dalam masyarakat tak akan berlaku. Muhurnya. Kau main lagu. Buang yang kedua. Sudahlah. Ini contoh nak beritahu kat kita. Sebab apa tuan-tuan? Ayat sebaca tadi. Surah apa tadi tu? Allahumma sa'an. Ayat sebaca tadi surah Al-A'raf ayat 26. Allah sebut, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk kamu jadikan pakaian untuk tutup aurat kamu. Zaman sebelum wahyu ini, dia keruh. Hidup kita jernih dengan iman pada Allah. Sebab tu kalau kita nak bersatu, kalau kita nak bersatu padu, kalau kita nak kelai, apa konsep dia? Yang pertama, cari kebersamaan. Bukan perbezaan. Yang kedua, apa dia? Jangan ingat kisah-kisah yang lampau. Teringat tu cerita lain. Mengingati itu tak betul. Hindun pun Nabi nak tengok muka pun tak apa nak kenal. Wahsy, Nabi tengok muka, Nabi kata gini, aku Wahsy minta maaf lah, aku maafkan kau, tapi bertengok muka hang teringat kau. Mengingati tak payah, tapi teringat standard, because sejarah tak boleh didelete. Ini contoh. Lepas tu apa yang berlaku kat kita? Contoh, kedatangan Islam, hijrah, Nabi pada allafa baina qulubihim. Dulu kamu ni dah nak syafa hufratin. Kamu dah nak terjelui dah masuk neraka. Fa anqadhakum minha. Maka diselamatkan kamu daripada kejerusan, kejatuhan kamu di tebing-tebing neraka tadi. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwan. Maka jadilah kamu disebabkan Islam, disebabkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan hijrah, kamu bersaudara. Pasal apa? Aus dan Khazraj ratusan tahun, 5 kali perang besar, mereka boleh lupa. Kenapa? Kaedah mereka, buang yang keruh ialah buang benda-benda yang karut, yang mengarut, yang haru biru, yang pelik-pelik. Kenapa? Kejernihan itu didambakan berdasarkan kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dulu tu aurat tak wajib. Dulu tu aurat tak wajib. Orang perempuan pakai biasa lebih kurang. Bila turun ayat-ayat macam ini, wahai anak Adam, kami jadikan kamu bahan-bahan untuk pakaian kamu, menutup aurat kamu. Dan juga pakaian dan juga perhiasan. Tengok. Pakaian makcik kita tengok. Tengok tu maklum kita kat tiang tu pakai tudung apa, telekung bunga-bunga bintik-bintik. Yang maklum tu warna apa menatang tu hujung tu apa nak tu. Ada bunga-bunga kat tu, ni hitam putih bunga. Salah, tak salah. Kerana pakai itu menunjukkan imej seorang muslimah. Cuma Allah pesan kepada dia, walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa, tapi pakaian taqwa itulah dzalika khair, tambahan in the bracket baina qausain lakum, pakaian taqwa itulah yang paling baik wherever you go and who are you. Taqwa itu paling penting. Dalam surah Al-Baqarah sebut apa dia? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah,
sebaik berbekalan ialah ke mana saja kamu pergi dan berada, takwa pada Allah. Duduk seorang belakang tadi, orang tak nampak, orang nampak, takwa mesti wujud. Because of aku buat kerja bukan kerana bos, tetapi kerana Allah. Kenapa orang yang bekerja berkola biru yang pakai baju dalam seluar? Mereka yang paling banyak terima rasuah. Kenapa mereka yang pegang senjata ada kuasa, mereka juga paling banyak makan rasuah di negara kita? Sebab apa? Walibasut taqwa tak ada dalam hidup mereka. Yang pemimpin pun Masya Allah bapak segala rasuah. Ini contoh nak beritahu. Pasal apa? Sebab tak ada takwa. Rasuah ambil terang-terang ke? Berzina terang-terang ke? Liwat terang-terang depan orang ke? Macam kau ni melanggar kuda. Senyap-senyap. Senyap-senyap itulah bila ada libas takwa. Bila pakaian takwa tu ada dalam hidup you on, dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, zalika khair. Demikian itulah yang paling baik ada pakaian-pakaian yang lain. Apa maksud dia? Nak pakai tutup aurat kerana takwa, bukan pasal fashion. Lepas tu dah pakai tutup aurat, orang dia kata dia buang. I rasa menyesal sebab I tutup aurat cepat sangat. Nampak anda? Ada tak skrip artis cakap macam tu? Kalau rumah Allah ni, siapa yang cakap lah. Dah elok pakai, tiba dia bercerai dengan suami dia, dia pun buka sekali. Oh, rupanya dia punya pakaian dia bukan libas taqwa. Dia pakai pakaian kerana bila dia kahwin dengan suami baru dia ingin bercerai banyak ni. Menikah cerai, dapat lelaki baru ni jenis ada agama sikit, dia pakai tutup aurat, bila cerai lagi, dia buang semua. Dan saya tengok depan dia dengan saya, ya Allah. Apa dia nak cakap? Bukan dia tak tahu hukum. Tersodok bohonglah wanita Muslim Melayu Malaysia. Dia tak tahu yang tutup aurat tu wajib. Seorang bohong. Tapi sebab kedil tersebut kharab dia. Dalam ni. Ceritalah ambil jenis perkataan. Di Malaysia bukan tak tahu. Dah 60 tahun lebih dah merdeka kah. Dulu kawan tu nak darah lah menepos dah. Takkan tak faham. Bukan tak tahu tapi ni. Libas taqwa. Tak ada. Sebab tu dalam hidup kita ni, tu antara dia kalau nak dikatakan tajuk kita ni buang yang kuamil jernih. Yang kedua apa dia? Kita nak bagi tahu dalam hidup kita ni kita kena redha apa yang Tuhan adakan untuk kita. Redha dengan apa yang ada, redha dengan apa yang tiada, redha dengan apa yang kita hadapi. Redha. Kita orang lelaki dapat bini tak pelok mana aku kat kampung ni. Bini kawan kita lawa sungguh. Jangan bila bini lalu tu pokok padi semua dulu. Tapi kalau bini kita lalu, buah padi jatuh habis. Ketam-ketam macam muncul. Oh. Kita dia kata lawa bini dia. Kita pun dah tengok bini kita. Sebab apa? Sebab libas taqwa bila tak ada, maka dia tak redha dengan hukum Allah. Saya tak nak sebut dengan nama Allah. This is our experience. Because around 30 years, kita duduk berdakwah, macam-macam orang ada. Telefon tengah malam mengadu. Ustaz, anak yang saya kandung ni Ustaz, sebenarnya bukan anak suami saya. Wallahi la rumah Allah saya dapat. Dan anak saya yang ada sekarang ni pun, yang kecil sekarang ni pun, saya rasa bukan dengan anak suami saya. Dia berani buat pengakuan. Sebab hukum Allah tak wujud dekat negara kita. Tuan-tuan apa gagak? Kalau tak apa gagak tak? Kan? Kita jenis lawak-lawak je tak lawak dah. Terus dia jenis angin. Kalau berani pergi mahkamah, saya bukan hakim, nak mengadu kat saya. Saya bukan mahkamah puan. Dia kata dia berzina dengan ex-boyfriend dia dekat sebuah universiti dan bahkan bagian sukan-sukan.
Dia bila mengaku itu. Tuan-tuan kata apa? Pakai tudung. Ada seorang perempuan tu merajuk dengan lelaki dia marah, dia balik kampung. Angkat beg balik rumah. Balik kampung tu dia tengok petang maghrib bas tak ada. Tengok ada orang lelaki tu pun kawan kelas dia dulu. Bayangkan Ustaz Mahdi, malam lusa dia berzina tu. Senang. Lepas tu libasul taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz, hampir Hawaii ke hampir Amerika kan kawan buat kapiak pun hang takkan terjebak dengan apa yang buat. Sebab apa? Libasul taqwa is very important thing. Kita kena ada. Masuk orang cakap sama aja. Ada ustaz kahwin bini pertama, bini kedua, bini pertama tegak, dia lempang bini pertamanya. Sesukuk-sukuk bercekai. Sama aja. Dia menjatuhkan imej para selebriti pendakwah. Ceramah kau ibu aja. Tak. Tahu dah. Apa dia kau? Macam nak jilat aku ni. Gitu je. Penuh selepat. Nak bisik tak boleh sebab bukan mahram. Keluar api yang dia. Kita kata macam bengkak tinggal sebelah. Dia kata, oh ya, saya dah tahu dapat maklumat. Sebenarnya air, dia cerita kat orang. Oh, masa kahwin kami. Asrian masa. Adanya besar penakut bini. Agak perut, buah dada dengan perut sama besar. Tapi takut bini. Anak kahwin hak baru ni, alhamdulillah bagus bab masak. Setahun je cerai. Saya kata bagus, mana hak pandai masak? Mana hak kata dia pandai pisih hang mana? Saya kata hang payah kepiah ni, bodoh je buat apa saya kata. Tu aku geram dah tu. Kalau macam ni aku tabuh ada orang. Aku tak kira benda besar mana pun. Jatuhkan imej para pendakwa. Sampai hakim kata, Syekh tak tahu ke? Oh. Kawan kita letak jawatan seorang hakim. Dia kata, anak tahu tapi anak berasa tak ambil tahu. Kita tak menikah lagi. Oh bukan main. Alhamdulillah, bini anak ada orang 4. Cik ni rumah. Batu Ustaz Aslim ceramah kencang tapi menakut. Oh, aku ni rasa, aku yang segung dia. Aku nak segung dia ni masuk dalam perut kawan tu. Biar keluar-keluar sama ada Mahathir tu belum dua tu. Oi. Allah boleh baca ni. Bini tamu telefon, Ustaz, boleh tak saksi saya nak nikah dengan ex-boyfriend. Hang cerai dah ke? Dah tak. Minta maaf. Nanti hang ex-husband nanti kata apa pula. Kita baik. Mana ada orang lelaki, kak, tak nak nikah lebih. Dia tak kak. Oh, kak. Kak ada damai jumpa, dia dapat seat hebat duduk atas tu. Maklum, ada tak orang lelaki tak nak nikah lebih? Tak ada jawab lagi. Macam kena sawal kan. Terus nak bohong lah. Ni. Nampak je masuk rumah tak dapat. Tapi hati berbunga-bunga. Ada garden. Betul tak, Ustaz? Ada. Tengok tu. Bab ni tidak harus malu. Tapi benda kan kerja Allah. Betul tak? Betul tak? Lepas tu kak doa lah macam bini saya. Bini saya ngurut kepala saya dengan bam rimau tu. Celepah kecil yang kapal terbang haji beri kat aku tu. Cekak kat 8 biji sebab aku baca doa. Itu pening kepala. Budak jurawat belah kru kata, Ustaz ambil dah cekak. Ambil bos sini. Balik rumah tu ada belen-belen, bini aku duduk urut kepala. Dia duduk atas sofa. Saya duduk di bawah. Kalau aku becik kepala duduk atas, di bawah tu lain cerita dah. Dia debut. Tiba-tiba kawan saya toing. Saya buka. Alhamdulillah, ana dah nikah buat kali kedua. Dia tengok. Siapa tu bang? Dia nampak. Ustaz tu.
Baru kahwin ke? Tidak. Isteri keduanya. Tu bayangkan, kepala saya tadi jadi macam makin kuat. Tak sempat cakap. Yang menukil. Lepas tu kata, abang pun peranganlah tu. Ya Allah, dia tahu dah niat saya. Ni makhluk-makhluk ni. Saya baru niat. Dia tahu dah. Saya kata, tak. Apa tahu tak, aku mandi rasa panas seminggu. Rupanya bam berima duduk kat celah dengar aku ni. Aku terpas apa beramin, buah pala penuh. Rupanya dia perempuan. Saya kata kat dia, yang tanya mana-mana orang tak ada suami yang tak nama lebih-lebih. Tapi soal jodoh, kalau yang tak nak abang kahwin lebih, yang doa hari-hari. Ya Allah, ikut doa ni. Ya Allah, jangan kau jadikan suamiku ini berkongsi dengan diriku ini. Biarlah suamiku hanyalah untukku. Yang suami bala, ya Allah. Tak boleh besar, takut dia dengar. Malaikat tu menafatu pun nak ambil. Nampak tak? Asal nak cakap dahulu gurau ni kan. Sebab tu nak bagi tahu, kalau jiwa kita ni jiwa yang memang tak bersih, Ustaz Mahdi, Ustaz Alfi, agak apa? Kami kawan lama orang ni, Ustaz Alfi. Ustaz Mahdi baru jumpa, dipenarkan, insya-Allah mau jadi kawan sampai akhirat syurga. Amin. Anak saya pun apa perangai apa ni mengadu kat dia. Dekat saya tak mengadu. Pi Madinah satu bilik pun dia main cakap kat saya. Nak pergi Minang, nak ada orang yang lubuk ayak kita tu ni. Aku ni tak beritahu. Belah sana belah kata. Setuju? Setuju dah. Saya takut silap, dia ingatkan aku. Betul tak? Confirm kan? Bini kita tak ada yang tengok. Tengok apa abang, tengok pun kenal nak darah tu kan. Nampak tak? Semua dia anak mengadu dekat dia, mengadu ke dia. Dia uruskan hantaran-hantaran box semua dia buat. Tu tak cari kain Khadijah pun. Bukan kain macam Khadijah kat ni, sama isteri Khadijah tu. Beli tu beli ni, tu yang mengantuk, dia tak ada nak rehat. Sebab apa? Dia kena persahabatan. Kalau you kawan something dalam hidup you ni, so bohonglah setahun 2 tahunnya. Antara jawatan main pihak. Lepas tu Nabi sebut dalam beberapa hadis, Nabi kata, orang kalau mencari redha Allah sambil menolak redha manusia, maka Allah akan cukupkan kebergantungannya kepada manusia. Kan? Kita nak pergi kerja, memang kalau jumpa kawan, ambil borang, minta recommend, tu tolak cerita. Nak dapat kerja. Tapi Nabi kata, kalau orang tu dalam mencari redha manusia dengan membelakangkan redha Allah, Allah kata apa, tak pasti redha manusia, maka Nabi kata, Allah akan serahkan kehidupan dia pada manusia tersebut. Syekh Mubarak Furi, pengarang kitab Raihul Matul, kitab sejarah hebat, dia kata maksud dia ialah Allah akan biarkan hidup dia ni dizalimi, disakiti oleh orang yang dia harapkan tadi. Itu dia panggil apek lempang. Orang suruh pergi bunuh orang, dia pergi bunuh. Orang suruh pergi sembah cat merah di rumah orang, dia pergi sembah cat. Dapat RM1, RM50 je. Sebab apa? Sebab dia cari redha orang. Dia belakang syariat Allah. Sama juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cari harta kenapa? Nak sumbat ke mulut bini, bini buat datang apa pun yes, bini pakai pun biakpi, anak pakai apa. Tuan-tuan, percayalah, bini pun tak hormat nampak, anak hampa bila kerja besar dia tak nak balik ke rumah hampa. Sama lagi kita orang membuat. Nak bagi laki tu tak mana, pergi buat benda mengarut, pergi belah-belah mana-mana wang kalian, pergi belah-belah lubuk tapah, pergi belah-belah mana Tok Cik, main bapak. Saya main minta Tok Cik tolong buat sikit penawak ni biar laki saya tak pergi mana-mana. Dia buku mereka bersama proprak pun nak ni tu buka bantai. Sebab saya pernah pengalaman buat benda tu. Saya pernah pengalaman. Sebab mengiring orang yang suami dia agak jahat lah, ada laporan-laporan semua. Jadi dia baik juga, akhirnya dia balik, dia tinggal perempuan Syam tersebut lah. Habis cukup pula, habis duit ke sana. Dia kerja kat sepadan sana. Ada kat pengai gitu, ni popok yang ada kuasa ni.
Alhamdulillah. Nak cerita apa dia? Buat gini-gini. Jangan niat lain melainkan nak biar dia balik tok chair tu geng-geng etong, geng popok ekeng etong Islam ni. Dia ada baca macam lebih kurang lah. Alhamdulillah patah balik ya. Tapi kalau niat dia tak betul, nak kontrol suami dia, nak tunduk suami dia. Bila hampa buat benda ni kerana nak tuntut nafsu kita, membelakangkan hak Allah. Nak mati, minta maaf cakap. Kenapa orang payah nak mengucap? Kenapa orang bila mati, dia susah nak mengucap, sedangkan dia belum mengucap? Kenapa orang nak mati susah nak mati? Mata dia bulat, something wrong. Ni berlaku kat kita. Sahabat saya buang satu saka hantu raya di Selangor. Masjid saya di Imam Daerah 8 tahun, kita buat pusat rawatan Islam. Laki dia ni sakit buah pinggang, dialisis, masuk hospital Kelang. Menatang ni dia suka makan semua benda-benda tulang-tulang yang berbentuk lembut. Halqum dekat sini menyebabkan jantung kita sakit. Buah pinggang lembut. Kemudian kemaluan yang antara punggung, pungkuk bawah tu. Kita makan, kita kena sakit semua, dia suka makan benda tu. Jadi kata orang, kalau hang nak lepas binatang ni, hang lepas kat bini hang. Cara dia marah bini, lempang bini, dia akan keluar pergi ke bini. Macam tu kaedah. Saya pun pening kat buat rawatan ni pun. Satu hari bila bini dia sakit, dia sihat. Buah pinggang macam-macam dia sihat. Masa kita buat, bukan saya buat lah, sahabat saya beritahu, pasal dia, saya genetis, saya gerul, saya tak nak join. Kalau bebas satu, okey lah. Pergi dia azan, okey, rumah kita kampung ada ayat acap. Kan, nak azan, nak langkah ayat acap kan luas. Rumah kampung. Ni ayat acap, ya. Allahu Akbar, Allah. Azan sampai habis tawaf tu. Dengan ayat kursi, ada orang baca, kemudian orang baca, ada 3-4 orang. Bila dia, sahabat saya ni orang baling duduk di Selangor, dia baca sini ayat acap, tiba-tiba dia nampak, sedangkan laki dia ikut dia, dia nampak laki dia seperang ayat acap. Dia tengok, lepas tu dia pergi, dia mengaku keturunan dia. Nampak tak? Jahat. Guna benda ni untuk biar laki atau suami tunduk dengan cakap dia. Agak-agak nak jerneh tak? Tak jerneh, keroh sampai mampu. Nampak kan? Sebab apa? Sebab hidup kita bila ada rida, tak ada rida, libasu taqwa akan terpadam. Percayalah. Ustaz Aslin dulu ni, ustaz saya dululah. Gaji 300 mikau sebab pernah bini seller ni lah. Itu duk ada pun. 300, adik saya gaji 3,000 waktu itu. Kerja di Kelang Pasir Gudang. 300, sewa rumah tak ada duit nak bayar. Duduk rumah buruk seburuk-buruknya rumah. Elektrik tumpang dapur punya dapur asrama. 300. Kalau bini saya selak hari bulan gagak pada kata. Gatal nak menikah, gaji 300, rumah buruk tak sanggup. Alhamdulillah. Hari ni dia senang, pada sehari dia senang. Sebab saya yang ada rezeki, saya yakin Nabi kata, ibda biman ta'ulu. Kalau hang nak mula derma ke anak bini hang dulu. Derma ke mak pak hang dulu. Derma ke pak menakan hang dulu. Derma sepus papat hang dulu. Baru pergi ke orang lain. Itu baru elok punya cara. Jangan bagi dia beradik menyusahkan hidup kita. Jangan bagi pak menakan menyusahkan hidup kita. Dia memang hutang RM1,000, dia tak bayar lah. Adik-beradik hutang, tu sorak kata hutang lah, ambil lah RM1,000. Ada duit hang bayar. Kata ada hang mati ku halal. Tu je jawapan paling baik. Sebab apa? Bila kita reda dalam hidup ni, apa yang kita ada, insya Allah jangan takut. Allah bukan buta, Allah bukan peka. Betul tak? Wallahu alimun bidatis sudur. La ilaha illa anta subhanak. Inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.
innaka antal alimul hakim. Allahu Akbar. Lepas tu kena pasrah, sabar, terima, redha apa yang ada. Dan yang ketiganya ialah kalau kita ni nak, orang kata apa ni, buang ke wahmi jernih, kita kena ada satu benda yang bernamanya zuhud tadi. Tahu zuhud dia sama dengan redha lebih kurang. Zuhud kata Sayyidina Ali, tidak terlalu gembira dengan keuntungan yang diperolehi, tidak terlalu berduka dengan kerugian yang didapati. Ulama-ulama kata jangan terlalu suka dengan apa yang ada, jangan terlalu duka dengan apa yang tiada. Nampak tak? Maka sinilah barulah kita kaya ni Ustaz. Alhamdulillah. Adalah sikit. Maju kereta besar bang. Alhamdulillah. Kalau orang tak beli barang-barang kosmetik saya ni, siapalah saya. Dia tak ada rasa bangga. Orang jenis ni lah senyap-senyap. Pergi mana-mana bawa adik berketil, saya jumpa orang tu bawa 100 juta rupiah. Berapa ringgit? Banyak orang 30,000. Dia pergi. Tapi hari keluarga semua dia belanja anak keluarga dia. Geng-geng Malbari, geng-geng Mamak, geng 786. Orang Penang. Bila buat kuis, saya ceramah buat kuis, dia bawa saya pergi luar negara. Dia buat kuis. Anak-anak mak dia semua. Siapa nama Ustaz ceramah Ustaz Saleh? 200. Apa nama ni? 200,000, 30 ringgit. Dia suka macam tu. Dan dia senang dapat. Dia kata, my mother. Mak saya yang banyak doa kat saya. Lepas dia kahwin pun lewat. Dia pemurah. Kita kata apa kerjaan? Bukan kerana dia punya ilmu dia tak. Tapi pasal redha Allah ke atas dia. Sebab apa? Sebab dia hidup mesti mak dia redha dulu. Dia nak menikah tu bukan main senang macam buat siasatan jenayah. Seperekat macam tu. Kita tengok ada seorang dapat duit, kerja begitu, dapat duit. Tak kira, saya rasa berjuta dah penilai. Ni kuliah saya setiap malam. Cuba tengok kuliah kami setiap malam di Facebook saya. Facebook adalah setiap malam 9 suku. Setiap malam ada seorang Puan Seri ni, dia taja program kami sejak April 2020 sampai malam ni. Tahu tak, saya host, Syed Syam host. Adalah da'i host, ada 4-5 orang host, pengacara, ada tetamu jemputan kalangan orang alim-alim, selebriti pun ada. Tahu, satu malam 45 minit dia bagi 4 kata ringgit seorang. Tu cerita tetamu, bukan aku. 400 ringgit satu malam, sebulan 12,000. Hari ni dah dekat 30 bulan dah. Maknanya duit dia habis lebih kurang 360,000 untuk tetamu. Belum cerita untuk aku. Belum cerita lagi 4 panelis moderator tu. Saya tanya dia. Dan dia pun, kami nak jumpa, dia tak mau. Puan Seri, Dan saya sampai log tak tahu nama dia apa. Saya kata sejarah tak pernah berlaku dalam hidup kami. Kenapa? Dia kata, tak apa, Allah tahu. Allah tak buta kan? Baru dia tambah pula. Ambil persatuan orang pekak Kuantan, persatuan orang pekak Selangor, persatuan orang pekak Pulau Pinang. Jadi translator pula. Bayar juga, 300. Tuan bayangkan tengok. Saya fikir balik, dia ni banyak sungguh dia perempuan ni. Laki dia meninggal lah. Nama tak dibenarkan sebut. Dan saya pun tak tahu nama dia. Saya malah nak google siapa dia. Dan apa tak tahu. Puan Seri, berlungguk Puan Seri. Sampai peringkat macam tu. Tapi dia bahagia. Orang tenang, orang pemurah, orang dermawan. Kenapa? Sebab Nabi kata apa? Hidup mudah. Dengar tak Nabi kata apa? Bukan Nabi, dan Quran sebut. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Setiap amalan kebajikan memadamkan amalan yang jahat. Dalam hadis Tirmizi sebut apa dia? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah benda hak jahat berbuat tu dengan kebaikan, pasti dia padam jahat tadi. Kita boleh pergi tu, buang ke dalam jenis. Sebab apa? Selfish. Sikap masih jiwa penting diri sendiri. Aduh, derma, majid dia pun kam tak mana. Dekon dah ada, dia boleh ekor sejuk nak mampir, ketang orang itu.
Lepas tu main saya pengurusi masjid, kita nak buat pagar kubur. Kubur bakal nak pergi mana? Duduk dalam. Memang aku ajak betul. Duk kailuk lah pengurusi masjid apa nama kampung apa mendatang ni. Kampung Sungai Baru ah. Surah Baru Iliak ni dia pagar masjid awak jenazah terkeluar jalan pergi berkik. Memang aku ajak pelak semua. Jenis kedekut piang tu. Masa minggu depan lah tentang dalam alhamdulillah kubur dia siap semua kita nak beli jenazah. Dia kata kubur dekat je ha. Kubur 1 kilometer nak beli jenazah tanpa. Pina kata dia tak mau. Sebulan tak nak siap kata dia. Nampak kadang-kadang sampai jenazah merajuk jalan sendiri pergi kubur. Dia pula lari terkebuk. Allah jenis kedekut nak cakap apa pun. Lah kerja bendang ni pun. Kadang-kadang kutu babi penuh. Tapi dia tu kaya-kaya. Saya jumpa orang multimillion tapi subhanallah. Tu. Ni. Okay. So tomorrow, next week, I ada talk untuk my business bla bla bla. Berapa sana? 60,000. Okay. Dia cakap, tuan-tuan, bla kata Ustaz Aslin, bla 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 bla. Okay. Masuk dalam akaun 60,000. Dapat soalan hari buat bumbung, buat kubur tu 60,000, 50,000. Senang. Sebab apa? Sebab dia buat dulu. Dia buat dulu. Ni kita ni lah JK apa kena kau? Beli gayung masjid Kuala 4 butir RM10 keleng. Pensel jamban tu RM2.5 kupang. Keleng. Tapi nak jadi AJK? Bodoh. Lepas tu kempen suruh derma. Mu berkekep. Dah lagi sah? Wallahualam. Makasihkan dia orang tengah gaya suara. Ikut. Tunjuk saya tak edit-edit. Allah biya karim. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah resam kehidupan kita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mula-mula menggerakkan Islam ini, dan dia nak sebagai orang apa? Membuang yang keruh dan bawa yang jernih. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam proses kita nak jadi jernih ni pun dia pasti ada banyak halangan-halangan. Halangan-halangan, ujian-ujian, cobaan-cobaan, mehnah dan tribulasi orang kata ni pasti ada. Dan semua itu memerlukan kepada kesabaran. Sebenarnya yang Ustaz sebut tadi, nak boleh derma 30,000, 40,000. Kemudian ada orang yang taja program kuliah secara online semalam 300, 400. Kira tengok kali dengan sebulan, kira tengok Allah Rabbi. Dan kesimpulan dia Ustaz buat tadi, walibasut taqwa dzalika khair. Takwa itu adalah pakaian yang baik. Dalam sebuah hadis Nabi SAW sabda, al-imanu ayyarun wa libasuhat taqwa. Iman itu ayyarun, lajak. Wa libasuhat taqwa, dan pakaian bagi iman itu ialah takwa. Jadi kita nak dapat pakaian iman itulah memerlukan kesabaran, ujian, halangan dan sebagainya. Jadi mungkin Al-Fadhil Ustaz Lutfi Amir boleh menguraikan lebih lanjut soalan tentang ujian, bentuk-bentuk ujian, halangan, dan ada jalan penyelesaiannya.
untuk kita nak ambil yang jernih itu betul-betul jernih. Macam air jernih kita minum itu tuan. Oh, falyatafadhal mashkura. Soalan yang kedua seterusnya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey semua no? Okey lagi kan ni? Oh, okey alhamdulillah. Maklum okey maklum. Pakai pampers tak malam ni? Kau takut sampai terkecing dia gelak tadi dia kata oh takut nak gelak dah bekak habis ni dagu-dagu ni dah. Lagi tak berhenti. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, penerangan yang begitu panjang sekali memberi manfaat yang banyak kepada kita semua berkaitan dengan buah yang keruh ambil yang jernih tadi. Ustaz Aslin juga cerita kepada kita tadi berkaitan dengan awal-awal tadi cerita kisah Piramli, kemudian masuk cerita kita, kemudian patah balik pergi cerita sampai dunia macam-macam dan akhirnya kita kembali kepada saya pula. Jadi dalam pusingan yang kedua ni kita tak panjang nak no. Memang betul lah tu. Tengoklah tu. No, tak mengaku dah, nak mengaku kan tak mengaku sama banyak ah. Jadi saya dikira pusingan yang kedua ni pusingan yang terakhir bagi saya. Saya nak buat kesimpulan bagi saya bahawa bila kita sebut tentang kita nak menjadikan hidup kita ini buang yang keruh, ambil yang jernih ni tuan-tuan, dia pasti ada halangan dia. Ustaz cerita tadi contoh macam-macam. Kita nak jadi baik tapi laki kita perangai, ya Allah tahu tak tu nak royak lah. Ku pergi kata lah minta doa tok guru lah apa semua, aku tak doa. Elok. Kan? Minta doa sana buat ayat sini. Macam itulah juga. Suami pun. Dia kata tak tahu Ustaz kita ni pergi masjid tak nak berhenti. Tapi boleh bini dia kata tak tahu nak abang lah. Kan? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita jangan duk mungkit benda-benda tu. Nak jadi baik ni kita kena mula baik diri kita sendiri. Kan? Isteri saya Ustaz ya Allah suka cakap pasal orang. Dia juga suka kata kat orang. Semayang malas. Kita ajak semayang tak mau. Maka tuan-tuan kita suruh ingat kat dia. Kita mulakan dengan diri kita jadi baik, insya-Allah depa akan tiru. Begitu juga anak-anak kita tuan-tuan. Maka itulah halangan kita. Kalau tak ada sokongan daripada suami dan isteri. Semua pakat nak jadi baik, yakni nak buang yang keruh, nak ambil yang jernih, maka tuan-tuan kena ada yang pertama sekali kena sabar. Sabarlah. Kalau suami kita jenis tidur mengeruh, nak buat macam mana? Memang lagu tu dah. Asal pejam mata ya, bunyilah cakap Jerman pun ada, cakap apa Sungai Baru Iliang ada, cakap Kuala Nerang ada, cakap Baling ada, semua keluar. Huha. Ni, tambah hak sebelah ni. Duk ni pun duk meruh dah ni. Bukan lenor. Duk saja aja menyawa pun bunyilah. Sabar tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Halangan untuk kita menjadi orang yang baik ialah kena tekun sabar. Kau mana pun kena sabar, terima. Kalau dulu kita terima isteri kita nampak cantik di mata kita, sekarang tak cantik, tak usah duk ingat lah. Hang bagi kat bini berapa duit? Kita bagi kat bini kita berapa duit? Yang Ustaz Asli kata lalu bini orang apa nama pokok padi tegak habis tadi tu. Lalu bini kita luruh habis biji-biji padi tu. Kan? Kita duk komen hang lah tak tahu nak jaga sungguh lah. Aku tengok bini orang tak macam hang. Hang ni berserabut, sopangan kelawak pun ada, sopangan Dracula pun ada, sopangan macam tak usah duit ingat. Tuan-tuan bagi kat bini berapa duit? Tuan-tuan tahu tak alat nak make up muka depa saja. Tengah 200. Bini kita pakai bedak sejuk, bedak batu nasila tu. Hak merah-merah tu. Dari dulu tu muka awak, muka tak jadi teragat. Hang untuk muka tak tahu jaga ke? Tak payah duit ingat tuan-tuan. No, kalau duit ingat lagi tu lagilah takkan jernih. Begitu juga isteri pun, kan? Dia kata tak tahu. Kau teruk Pak Long hang dia kata. Mak Long pi nak berak, tak tengok taik selungguk dalam tu dia kata. Haram dia tak pelas, perangai mengotok baik. Ni pun payah juga. Kuih tua kuih jadi teruk. Kuih tua kuih jadi teruk. Negan tak tahuan lah. Dia kata tu tak kira tang bulu-bulu lagi Ustaz. Tidur malam dia kata sopangan kipas yang keluar. Tak jaga langsung. Bukan kata misai. Misai dengan bulu hidung sambung sekali. Tak tahu apa nama satu misai, tak tahu apa nama satu uban. Tu tak kira janggut lagi. Janggut ya Allah dia kata. Merata dunia api. Ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jangan duk ingat. Benda ni dia kena sabar. Sabar yang keduanya tuan-tuan, nak menjadikan kehidupan kita ini juga sebagai kehidupan nak berubah jadi baik, dia kena berkorban tuan-tuan. No? Sabar ni banyak keadaan. Sabar pada mentaati Allah, sabar meninggalkan apa yang Allah larang, dan sabar
dalam menghadapi ujian yang Ustaz Mahathir sebut tadi. Dan apabila kita hidup berkeluarga, pastinya ada satu ketika kita akan menerima ujian, iaitu kita nampak macam mak kita ni macam berat belah adik kita, atau mak kita ni berat pada abang kita. Ada rasa macam tu. Satu masa bila mai tang bagi tanah, kita nanti nampak sikit, nampak hak adik kita dapat banyak, ataupun kita nampak hak abang kita dapat banyak. Masa ni dia mula nak uji balik. Hak yang kata buang yang keruh ambil antara ni, tang ni. Tang masa bagi, berasa lagu tak sama banyak. Inilah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kita ukur adil itu bahagi sama banyak. Sedangkan Islam dah atur cara bagaimana pembahagian tu. Yang ni tuan-tuan kena sabar. Yang kedua, bila kita nak berubah menjadi orang yang baik, nak buang hak perangai-perangai buruk ni, dia kena berkorban. Dia bukan boleh tiba-tiba begitu saja jadi baik. Tak ada tuan-tuan. Tiba-tiba saja tuan-tuan nak semayang. Tak. Dia mesti ada satu perkara yang berlaku pada diri tuan-tuan. Kematian ke, kesedihan ke, keinsafan ke, atau apa-apa satu yang menjadikan tuan-tuan rasa, aku ni umur banyak dah. Suluh pi muka tengok pun tak cekang dah. Baru teringat bahawa aku nak pergi ke sana. Maka nak kena buat persiapan. Dan yang ketiga tuan-tuan, halangan-halangan itu juga kita kalau bergaduh sama-sama penduduk kampung kita ni. Maklumlah duduk sama kampung. Kan? Kadang-kadang pagak kita, pagak dia, pagak kita. Kadang-kadang duduk dalam kampung, pagak pun tak ada. Macam tadi lah kan. Kita belah ayam. Pergi berak rumah mereka. Kita pun tak tahu. Lepas tu bila kita sembelih ayam, belasah kat kita saja. Yang pergi berak, rumah mereka. Inilah kok kampung duduk jadi hinggap ni. Kan? Tanam pokok, kemudian daun hak pokok rumah kita tu, pergi luruh rumah mereka. Buah luruh rumah kita. Itulah. Dia jadi macam-macam kelaku keadaan bila kita duduk sama-sama ni. Maka di sini nak kena ada satu sikap lagi, kena bermaaf-maafan. Kena tegur-menegur, kena bermaaf-maafan. Kemudian yang seterusnya tuan-tuan, bila kita dah sabar, kita berkorban, kita bermaaf-maafan, yang terakhir tuan-tuan, kita ni kena istiqamah untuk menjadi orang yang baik. Sebab hak buruk ni dia nak jadi sedar sikit je. Kerana satu perkataan yang tak elok, maka boleh bermusuhan sesama kita. Bukan gaduh banyak. Kawan ni mengadu pada kawan ni mengadu pada kawan ni. Dengan sikit benda yang mengadu je, boleh jadi kita bergaduh. Adakah permulaan tahun baru kita ni, kita nak teruskan kehidupan kita ini dengan terus bermasa muka? Cukup-cukuplah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Esok kita nak pergi cari kawan kita di Yaumul Mahsyar kerana perbuatan kita, ataupun mereka nak cari kita kerana perbuatan mereka, semua perkara itu akan menyusahkan kita semua. Maka dengan tajuk yang disebut buang yang keruh, ambil yang jernih ini tuan-tuan, sama-samalah kita mengorak langkah. Tahun ni kalau ada rasa tak senang hati, tak puas hati ataupun sebagainya, sama-sama kita bermaaf-maafan. Cukuplah, tinggallah Ustaz sebut tadi, jangan duk mengingati balik hak buruk-buruk tu. Kalau kita duk ingat balik, mengingati balik, susah nak buat. Macam Nabi tengok Wahsy tu, memang dia ada satu perasaan dalam hati Nabi SAW. Kita pun memaafkan boleh, tapi dalam hati masih ada teringat tu. Melukakan, masih ada terluka dalam hati tu. Tapi tuan-tuan, hadirin dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan daripada pihak saya ini, saya mengharapkan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, supaya menghidupkan jemaah yang ada di masjid ni. Alhamdulillah kita tengok kehadiran ramai. Dan kalau boleh seperti mana yang kita anjurkan sebelum ini pun, tuan-tuan hadir beramai-ramai. Marilah kita sama-sama kita hidupkan jemaah masjid kita ini, hidup bersatu padu berjemaah, hidup berkasih sayang, bermaaf-maafan insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja. Wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada definisi ataupun uraian di dalam maksud buang yang keruh, ambil yang jernih. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita tengoklah dalam WhatsApp, dalam Facebook dah ni, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan dia update tarikh-tarikh yang terkini, termasuklah dia update tentang Ramadan yang tak lama lagi akan menjelma. Jadi Nabi SAW bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala nirah. Siapa-siapa yang bergembira, yang seronok dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan tubuh badannya daripada api neraka.
Jadi kita update tarikh, update waktu, update masa yang dekat dengan Ramadan itu sebahagian daripada tanda-tanda kita bergembira dengan bulan Ramadan, dan kita gunakan kesempatan bulan Ramadan itu untuk kita menjernihkan hati kita yang keruh dan yang kotor ni tuan-tuan. Jadi sebelum kita nak sampai ke bulan Ramadan, kita pakat peringat balik ada puasa-puasa yang kita tak ganti lagi ke, yang tak bayar lagi ke, apa semua. Boleh dah kita nak standby waktu-waktu lah ni pun. Ini nak masuk bulan Rajab dah, elok sangat tuan-tuan, untuk kita nak bersih hati dan jiwa kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soalan yang terakhir, tak ada soalan apa dah tuan-tuan. Kita nak minta Ustaz Haslim untuk buat kesimpulan, rumusan, mungkin ada doa-doa yang boleh kita amalkan, yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menjadikan hati kita ni semakin jernih mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji dalam ilmu tasawuf, dia ada 3 proses tuan-tuan nak jernih hati kita ni. Yang pertama disebut dengan takhalli, yang kedua disebut dengan tahalli, dan yang ketiga tajalli. Takhalli ni kita buang, kita usaha untuk buang, macam Ustaz sebut tadi ni, kita nak buang hak keruh-keruh tu, keruh dalam diri kita, keruh dalam jiwa kita, keruh dengan nafsu kita, keruh dengan perangai kita, keruh dengan mata kita, mulut kita, semua jari kita ni dia ada kena buang, ni panggil takhalli. Takhalli, kemudian tahalli, kita hias diri kita, dan bila kita hias diri kita, barulah kita nampak diri kita. Tajalli, jelmaan nur keredaan Allah itu akan nampak dalam diri kita. Bila ada tajalli tuan-tuan, barulah kita boleh jadi macam yang Ustaz sebut tadi, dermawan, infak, semua tu maknanya dia menganggap harta ni tak ada apa bagi dia. Az-zahadatu fid dunya laysat bitahrimil halal. Zuhud, berpada dengan dunia itu bukan mengharamkan benda-benda yang halal tak, tapi berpada. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsi dengan kita kesimpulan, doa, mungkin ada nasihat daripada Ustaz yang Ustaz nak sampaikan. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Mahdi. Tuan-tuan, saya sambung sikit tentang ayat ataupun hadis Nabi Tirmizi itu. Sebenarnya tajuk kita ni berkait dengan masyarakat, iaitu peribahasa kalau refer balik tentang buang yang keruh ambil jernih tu. Maksud dia, kalau kita rasa kita buat salah dengan orang, cepat-cepat kita kena pergi minta maaf dengan orang tersebut. Itu maksud peribahasa tu. Jadi tajuk peribahasa ni, buang yang keruh ambil jernih ni, maknanya kita kena buat baik dengan manusia. Sebab itu arahan dan perintah. Kalau dalam surah Al-Qasas ayat 77, siapa ada handphone tu, smartphone, dibuka ayat Quran, ada berbunyi, iaitu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Dalam ayat tu surah Al-Qasas ayat 77, Allah bagi pesanan, bentuk arahan, buat baik dengan manusia dengan apa yang kami kurniakan daripada rezeki kepada kamu. Buat baik, wa ahsin kama ahsanallah, buat baik dengan orang bukan sebab orang buat baik dengan kita, tapi buat baik dengan orang sebab Allah yang buat baik dengan kita. Maksudnya kita senang, kita kaya, kita alim, kita ada ilmu, kita ada banyak jawatan besar sebagainya, maka semua tu adalah anugerah Allah. So pulangkan balik kepada orang. Jangan sombong, jangan takabur, jangan sum'ah, jangan riak. Sebab benda hang kaya, hang mewah, hang berjawatan, hang berpangkat, hang berkuasa, hang apa sekali, hang itu, hang ini, Allah bagi. Maka jangan sombong dengan orang.
Agih-agihkan, bantu orang dan sebagainya. Tambah-tambah masyarakat kampung, dia tak macam bandar. Kadang-kadang satu rumah, taman lorong, kita tak kenal rumah tu siapa. Percayalah. Siapa adik-adik, beradik, anak-beranak duduk Kuala Lumpur tu. Kita jenis duduk tebiang, duduk hemoy. Time kau duduk sidai baju. Kita tegur dia. Dari mana? Saya daripada Kelantan. Contoh saya daripada Johor. Itu soalan dia. Tak ada ramah langsung dah. Tapi kalau mak dia main daripada Johor, kita main daripada Kedah, boleh berjaya sembang. Jiwa tu dia lain. Maka isi cuba kita dekatkan diri orang buat baik. Walaupun orang tu tak suka dengan kita. Buat baik. Lepas tu ustaz, macam mana ustaz saya buat baik dengan orang, tapi orang tu bagi take, tak apa. Bagi take ke take apa pun ambil. Take merang ke take bewak, gabuk ke apa ambil. Jangan hambalah dengan take. Soalan ni, yang secara ibu di Kuala Lumpur, di Subang Jaya, di sepanjang Badamasara tu semua isi orang elit-elit. Bukan calon tu. Main kereta, kalah kereta kita. Main kereta jenis buka kat atas, bukan kat ke tepi. Kita nak ronak kolok kat mana. Gini nyengek naik macam burung. Kata, ya Allah, nombor pelik pun satu je huruf K, belakangnya 9. K9. Nombor tu mahal. Tapi dia bagus, dia hormat ustaz, dia belanja ustaz, dia itu ini. Macam-macam dia buat. Kenapa bila tanya soalan kita pun seronok? Sebab orang kaya raya main dengan kuliah. Ini hak cerita kes yang hak ni. Kes macam ni lah. Dia mamai, dia minat, dia cinta ilmu. Lepas tu dia kata, buat program PKP ustaz kesian. So, ustaz yang tak kerja apa tu, rezeki dia macam mana dia. Dia nanti seorang haji ni jadi penyaras dia. Nampak tak? Benda-benda macam ni kenapa? Dia tahu suami dia meninggal, bagi duit dia 100 juta kat dia tinggal. Anak-anak dapat hak masing-masing dah. Tapi balance dia tu dapat banyak lagi. Dia kata nak buat apa? Buat program ilmu dakwah tanpa sepadan. Dakwah online. Allahu Akbar. Dia tujuan dia nak kau orang dia tak reti. Tapi duit dia menyebabkan orang boleh tengok setiap malam 2-3 kali. Saya ingat dah ratus ribu dah kalau jumlah dalam 30 bulan. Tentang bayang ada yang dalam kami punya follower dalam Facebook tu. Ada yang dah meninggal ramai dah. Kita start. Pasal tak ni dah meninggal kerana sakit jantung. Oh Masya Allah. Orang doa dalam Facebook. Orang nak tengok tu sampai puluh ribu satu malam. Diulang-ulang sebagainya. Berarti kita buat baik dengan orang ni. Bukan semestinya orang tu buat baik kita tak. Kita buat baik dengan orang kerana Allah buat baik dengan kita. Saya dapat kawan Ustaz Mahdi. Saya dapat kawan Ustaz Lasdi. Bukan dapat apa ke mereka pun. Tapi saya buat baik dengan mereka kerana Allah temukan kami bertiga ni. Kenal itu ini, tahu isi hati dan sebagainya. Maka saya wajib buat baik dengan mereka. Wajib buat baik. Bukan pasal ada balasan. Tapi Allah. Lalu dalam hadis Tirmizi, dijelaskan ayat ini. Kita panggil tafsir al-hadis. Quran dengan hadis. Ayat hadis sebut apa dia? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Nampak kan? Ini yang memang masalah. Kenapa rakas jawab kena santau, kita pi rawat, kawan kena perut dia kembung, busung, kan? Kena sekian-sekian. Hantar bini pagi, petang tiba-tiba bini WhatsApp, bang, abang balik dulu, saya dah tak nak hidup dengan abang. Saya nak ikut budak bla bla bla. Tahu pasal apa? Orang hari ni kadang-kadang tu bini orang tu bang, oi. Kalau laki orang macam Sol tu boleh tahan kira. Ini bini orang kita tak boleh ambil, melainkan janda orang, anak dara orang. Tapi kalau laki orang, bini orang pun tak boleh ambil. Yang boleh ambil orang yang tak menikah, ambil laki orang. Tuan-tuan main mengadu kat pejabat, kita buat macam mana Ustaz? Abang saya kesian kat dia, buruk, desperation kata. Rupanya ada panggil macam tu. Dia tak boleh tengok bini orang bahagia, dia tak boleh tengok anak dara orang bahagia, dia tak tengok laki orang bahagia, dia tengok mak orang bahagia. Ada je dia buat benda jahat. Nah, once upon a time, betul sikit, sedap bunyi. Betul ke tidak tau. Lepas kuliah duha kaum ibu, tak apalah, dia pun jarang saya jumpa. Sekali tu saya jumpa dia main kuliah. Saya tahu orang yang memang orang loaded lah.
perempuan. Bila saya tajuk saya dalam kitab Khuluqul Muslim karangan Muhammad Al-Ghazali itu, bukan Imam Ghazali pemimpin Ikhwan. Saya mengajar kita dah 12 tahun dah. Tinggal lagi 50 surat, dah tukar ibu lah. Tajuknya memaafkan. Dia mengaku depan saya, dia kata, saya menangis. Saya rasa dia mungkin kacukan Chinese kot. Orangnya putih. Buka misalnya macam mata orang Cina lah. Kacukan ke apa. Di meja, saya gini. Okay, any question to ask me? Because I have a lot of time. Saya kata saya ada banyak masa untuk layan soalan-soalan. Silakan. Kalau saya ada hal, kita beritahu lah. No question after preaching. Saya nak balik sebab saya ada sekian. Saya kata saya nak flight, nak pergi mana-mana lah. Mai seorang dia. Dia tengok kanan, tengok kiri. Dia pakai tudung pun, tudung jenis selendang tok atas ni. Nampaklah kepirangan rambut dia tu. Saya pun tengok lah sebab benda tu percuma, saya tengok. Dia di depan saya tak nak pejam mata. Suami dia senyap-senyap kahwin lain. Ustaz ni memang kesal suami lagi. Lalu dia usaha untuk ceraikan madu dia. Dia pergi jumpa satu sihir. Dia pergi buat untuk laki dia, untuk perempuan madu dia, kena laki dia. Dan laki dia sakit mati. Dia kata, so what the question is, what can I do, Ustaz? Dia cakap orang putih, cakap aku pun bubuh je, broken tak broken, yang penting dia faham. So, soalan saya tu, apa saya nak buat? Adakah perlu bertaubat? Saya kata, no. Kalau you tak semayang, you boleh taubat. Tapi kalau you buat jahat dengan bekas madu, you kena minta maaf dengan dia. Itu yang bikin buang yang kerumit jernih. Saya kata, what is the punishment yang dia ni? Saya kata, memang muflis. Saya tahu jawab itu, aku teka hati saya, aku lupa, aku jawab mana betul. Kak buat jahat dengan orang pergi minta maaf. Kak tersihir, kak tu lagi ni. So madu tu jadi macam otak ni kemerengan. Dah lah kemurungan, kemerengan. Rindu laki dia. Kan? Lepas tu apa jadi? Dia menangis macam orang isteri dia. Cakap, berani buat, berani tanggung. Lagi terajak. Kak jangan malu kak. Kak berani pergi buat. Kak kena azam. Kak kena berani. InsyaAllah puan. InsyaAllah tak diteriak. Satu cerita, anak tak maafkan orang yang dah mati, yang sihir ayah dia. Business partner, orang selatan. Anak perempuan dia, yang anak mami memang macam Bollywood sebiji. Laki dia pun memang confirm mamak lah. Kira kurang cerah pada dia lah. Tapi akak ni memang very likely lah. Cerah. Original. Muka dia, bila dia macam, pergi haji dengan saya, di muka dia macam merah kan. Oh, dia putih cerah. Dia macam muka penat. Dia kata, kak, hanya muka macam masak. Saya kan suka lawak. Dia pun suka gila. Kak, muka macam muka yang dot dia kata. Muka macam apa? Ustaz, I don't know lah Ustaz, what happened to me. Dia kata, boleh tak saya nak bincang Ustaz sikit? Soalan. Ya, kita dah orang bawa kita ke Jumaah Haji ni ke Umrah. Okey, cerita gini. Partner ayah dia, sihir ayah dia. Ayah dia pun meninggal. Okey. Selepas berapa lama, bila partner ayah yang sihir tadi ni nak sakit, nazak nak mati, dia nak minta maaf. Dia pun panggil dia macam abah. Dah bisnes partner lama dah, berbelah tahun. Tapi dia pun tak tahu yang dia buat sekian. Masa nak meninggal tu Ustaz, dia kata apa? Cerita, Kak Long, uncle minta maaf banyak. Ayah Kak Long tu, uncle yang buat benda tak elok dengan. Agak-agak dia maafkan tak? Kalau dia nak mati lah. Dia tahu maaf, dia belah. Tak sangka mati orang tua tu. Apa akibat dia? Sejak waktu hidup dia tak tenang. Bukan yang mati tu. Yang dia tak memaafkan orang yang mati tadi ni.
Sampailah ditakdir Allah pergi haji dengan saya tahun 2010 tak silap saya. Lama dah kita. Saya kata, Kak, kalau Kak buat macam tu, agak-agak arwah ayah Kak dapat pahala ke? Tak dapat pahala. Yang kedua, Kak tak maafkan dia. Agak-agak ayah Kak hidup ke? Panggil suami masuk bilik saya. Kak maafkanlah dia. Sebab tu Kak tak tenang. Kau nak jadi tak? Kau nak dapat syurga tak? Dalam surah Al-Imran ayat sebut. Kita baca ayat. وَسَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Syurga itu diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra' wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surah Al-Imran ayat ke-13 ke gitulah, 14. Carilah. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang sedekah, ada tak ada dia bagi. Yang kedua, orang yang tak marah, sabar. Yang ketiga, orang yang memaafkan orang yang salah. Dan orang itu orang yang paling baik, kata Allah Quran. Satu. Sembang gitu, akhirnya, macam nak buat Ustaz? Kak buat tawaf sunat. Lepas habis ni dah habis dah haji dah ni. Tawaf sunat. Kak buat khusus, ya Allah, tawaf sunat ni aku niatkan untuk uncle. Yang ni sambil sebelum tu, ya Allah, aku maafkan uncle yang buat sihir dekat ayah aku. Allahu Akbar. Tuan-tuan, orang kata apa? Muka tu Ustaz, memaafkan orang ni, buang yang keruh ambil jernih ni. Muka dia, bukan saya nak beri kak ni dah mungkin tua pada saya dalam 4-5 tahun. Tapi lebih ceria dan cantik sebelum dia buat haji. Sebab orang jiwa bersih je, insya-Allah. Lepas tu dia seronok baik sampai hari ni lah, apa hari ni. Dia baik, dia kata, Kak, saya nak beritahu Kak kena bayar dam. Dam apa pula? Sebab Kak telah menyusahkan saya. Dam apa? Dam aiskrim. Hari-hari dia duit banyak. Tokek restoran. Hari-hari aiskrim. Sekejap mango, sekejap vanilla, sekejap mango, vanilla. Kadang-kadang vanilla, mango, koko. Sampai keluar pun aiskrim. Kalau berak. So nak bagi kita tuan-tuan, buang yang keruh macam ni. Maafkanlah orang yang buat jahat dengan kita walau dia tak mai minta maaf kat kita. Takkan kita bodoh pekak bangang lagi bila jenazah tu mati, apa imam tu kata? Imam kata apa kak? Apa? Apakah yang harus kita lakukan? Ni imam ni umur 69 pakai postman. Apakah yang harus dikatakan ke atas ni mayat? Jawab apa? Maafkanlah tu. Kenapa time dia mati baru nak kata dia baik? Kuat pula mak dia. So, fikir-fikirkanlah. Renung-renungkanlah. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Daripada saya Saksian Bahrim, insya-Allah. Moga-moga ada kebaikan, manfaat pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, ia lemah daripada kita. Kita banyak-banyak. Seronok cakap, memang seronok cakap ni dapat mic dah pukul 9.45. Saya ingat nak cakap dah 10 minit. Cerita ni dia jadi seronok. Metodologi Quran pun banyak cerita. Mana surah semut, surah lebah, surah lembu betina, surah gua, surah apa lagi? Cerita aje. Apa? Kabut. Angkabut, lebah, cerita benar. Dia kita baca seronok. Cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Lut, cerita Nabi Hud, cerita Madain Saleh. Cerita aja. Jadi bila kuliah pun kita cerita. Orang lebih nampak dan faham. Kalau saya mari ceramah, yang mana kita? Ya? Islam itu, ya? Yang mana? Ya saja. Kita kata ni ustaz, ya. Dah tukar Bollywood ustaz, ya. Faham tak faham tu kan? Cerita abang balik ceritalah. Dengan lelaki tu dia start mengeruh betul. Kami ni memang ni yang paling serius inilah.
Dia bercakap, dia bergeruh. Ni kami kalau tidur tak usah duk bohong lah buat pengakuan siang ni. Memang kalau bini tak tidur dulu memang susah nak tidur. Kadang-kadang kipas silin boleh berhenti. Ya. Sampai kadang-kadang seorang berceramah tu dalam tidur tu dia boleh, marilah kita sama-sama. Bini kata, bang, udah-udahlah tu ceramah. Bini pun tersentak. Ingat ke lelaki dia sebut apa kan? Inilah kita Islam. Semangat. Tahu kat belah raya tu. Takbir. Bini pun Allah. Dua-dua jadi bingung. Abang, dah ceramah. Dalam kereta tu. Balik daripada Kuala Lumpur mai ke belah utara tu. Boleh ceramah nanti tu. Anak kata, ya Allah, aku letak bantai cushion kat mulut abah orang. Sembang beletih macam-macam kan. Lepas tu kena sabar banyak lah. Tu saya sebut, memang tu benda ni kriteria masyarakat. Nampak dah? Ini contoh. Ketua kampung cakap pun yang mana? Ya. Ketua kampung public speaking pun out. Hampa kena terima lah ketua kampung macam tu. Tapi manajemen dia memang kelas. Bercakap tak pandai. Memang alhamdulillah. Cik Zah, cakap. Tu cakap. Ada Nazir bercakap pun macam belimbing besi. Kita kata apa? Ada orang penceramah, dia tak boleh jadi imam sah. Dia baca tak apa bagus. Ada ceramah baca bagus. Suruh ceramah tadi. Alhamdulillah, ya. Yang mana, ya? Alhamdulillah. Saya rasa, ya. Yang mana? Jadi imam power. Benda ni kena ada kelemahan, ada kekurangan. Bila kombinasi, itulah namanya jamaah. Betul atau tidak? Wallahu alam lah. Tambung lagi ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allah, Masya Allah, Tabarakallah, Ahsanul Khaliqin. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Aslin Bahari, Akal Ustaz Bollywood. Dia ada lah, Alhamdulillah dia keluar juga Bollywood dia tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah pun menghampiri pukul 10. Baru pukul 10 nak. Baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi banyak mutiara ilmu, bingkisan pengalaman, cerita-cerita dan sebagainya yang diceritakan, yang diuraikan kepada kita. Memang tuan-tuan, di antara isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran ni, dalam Quran ni ada 5 perkara. Yang pertama amar, yang kedua nahyun, yang ketiga wa'dun, wa'ad, ataupun yang keempat wa'id, dan yang kelima khabar. Khabar tu maksudnya cerita. Jadi dalam ayat-ayat Al-Quran ni ada ayat yang mengandungi tentang cerita. Tujuan cerita tu untuk apa? Kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Allah cerita kepada Nabi cerita-cerita yang dulu-dulu semua untuk apa? Ma nusabbitu bihi fu'adak. Untuk Nabi ambil kelebihan, Nabi ambil iktibar, Nabi ambil pengajaran. Nak abang kata wahai Muhammad, bukan dekat hang atau orang hanya yang Allah uji. Umat-umat yang terdahulu pun diuji. Tujuan apa? Ma nusabbitu bihi fu'adak. Tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap kita manusia ni ada salah, ada silap. Wa khairul khata'in at-tawabun, dan sebaik-baik orang-orang yang berdosa itu ataupun yang melakukan kesalahan itu ialah mereka yang bertaubat kepada Allah. Kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. Kita beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkanlah kesalahan isteri kita, suami kita, anak-anak kita, redha. Konsep redha dalam kehidupan itu adalah penting. Macam Ustaz sebut tadi lah. Kami 3 orang ni ada yang jenis tarik, ada yang jenis lepas. Kalau saya, style saya jenis tarik. Jenis jenis tu dah. Macam-macam skill. Itu adalah sebahagian daripada nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nak hamba kata, bini aku duk ada lagi, laki aku duk ada lagi, tak mati lagi. Cuba bayangkan tuan-tuan malam ni balik-balik, tiba-tiba tidak jaga-jaga tengok laki kita sengap lah. Tidak selalu duk bunyi belon pecah lah, belon hak pecah, bunyi kebau, kena sembelih kereta api. Tiba-tiba malam ni tak bunyi, gerak-gerak tak bangkit lah. Macam mana tu tuan? Jadi kita bermuhasabah diri kita. Moga-moga apa yang kita lakukan ini mendapat maghfirah dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sikit sebanyak bual bicara kita pada malam yang penuh dengan keberkatan ni. Malam ni malam sunat pula tu. Sunat. Malam lain wajib. Malam ni yang sunat. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah. Jadi saya mewakili pihak masjid mengucapkan jutaan terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Aslin sudi melapangkan masa malam ini dengan Ustaz Lutfi, sama-sama kongsi ilmu dengan kita semua. Dan saya juga mewakili panelis pada malam ini mengucapkan jutaan terima kasih, syabas dan tahniah TikTok. Tadi Ustaz kata berapa ha? Pak, saya bagi bukan ha ni. Ni bintang pahala Allah bagi. Hui. 5 hui ya. Hui ya hui. Hampa semua penyamut. Jangan jauh. Daripada rumah sangat lagu tu patah balik pergi kat depan. Allah Rabbi ya Karim. Jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan syabas kerana kita dapat memenuhi program ataupun majlis-majlis ilmu pada malam ni. Semoga apa yang kita lakukan ini dan kita bincangkan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tutup program pada malam ni, saya tangguhkan program pada malam ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita minta Ustaz Lutfi, Ustaz Aslin untuk bacakan doa. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.